Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Dan banyak yang kita ingin kupas pada hari ini, tetapi polemik ataupun perdebatan berkenaan dengan logo Hari Kebangsaan masih lagi hangat dibincangkan. Dan antara yang terbaru adalah Kerajaan Negeri Kelantan mengesahkan akan menggunakan tema sambutan Hari Kebangsaan seiring dengan Kerajaan Persekutuan, iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan. Namun Timbalan Menteri Besarnya, Datuk Muhammad Fazli Hassan berkata, kerajaan negeri akan menambah sikit klausa di belakang tema berkenaan. Adapun berkenaan dengan tema sambutan Hari Kebangsaan, peringkat Kerajaan Negeri Kelantan, kita kekalkan dengan tema yang digunakan di peringkat Persekutuan, iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan. Tetapi sambung dengan membangun bersama Islam yang kita jadikan sebagai tagline kerajaan negeri kita. Ya, jadi tema sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Kelantan adalah Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan, Membangun bersama Islam. Muhammad Fazli berkata sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Kelantan akan dianjurkan pada malam 30 Ogos dengan pelbagai acara antaranya Kelantan Berselawat, perbarisan di Dataran Warisan Sultan Muhammad ke-4 dan Stadium Sultan Muhammad ke-4. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Kelantan tahun ini juga agak berbeza dengan adanya persembahan bunga api. Sebelum ini, Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Ahmad Fadli Syari mencadangkan supaya negeri yang dikuasai Perikatan Nasional PN menggunakan tema dan logo berbeza untuk sambutan kemerdekaan kali ini. Dan Kerajaan Negeri Kelantan juga berjanji dua wakil rakyat pembangkang di negeri itu akan menerima peruntukan yang sama banyak dengan wakil rakyat kerajaan. Janji itu diungkapkan oleh Menteri Besarnya, Datuk Muhammad Nasruddin Daud. Kita akan berlaku adil kepada semua sekali wakil rakyat, sama ada wakil rakyat kerajaan ataupun pembangkang. Kerana mereka dipilih oleh rakyat, maka kita akan bagi peruntukan sama di antara wakil rakyat kerajaan dan juga wakil rakyat pembangkang. Dua wakil rakyat pembangkang di Kelantan ialah Adun Galas daripada Barisan Nasional dan Adun Kota Lama mewakili Pakatan Harapan. Muhammad Nasruddin berkata demikian selepas mengumumkan Barisan Exco Kerajaan Kelantan yang baharu menyelesaikan masalah air antara tumpuan pentadbiran Kerajaan Kelantan yang baharu ini, selain mengukuhkan hubungan antara kerajaan negeri dan persekutuan yang telah terjalin sekian lama. Prinsip federalisme akan diperkukuhkan lagi selain memenuhi keperluan dan kebajikan rakyat Kelantan. Sementara itu, susulan pelantikannya sebagai Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri memegang 5 portfolio ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco untuk penggal ke-15 pentadbiran negeri Selangor. Selain kekal dengan jawatan Menteri Besar, antara tugasan lain yang dipikul Amiruddin termasuk portfolio keuangan dan tindakan ekonomi, pembangunan tanah dan sumber alam dan juga pendidikan dan pembangunan modal insan. Saya selaku Datuk Menteri Besar akan memegang 5 portfolio, iaitu pembangunan tanah dan sumber alam, keuangan dan tindakan ekonomi, pemodenan pentadbiran digitalisasi kerajaan yang ketiga, yang keempat komunikasi strategik, dan yang kelima pendidikan dan pembangunan modal insan. Sementara itu, Adun Sekincan Eng Sui Lim yang sebelum ini merupakan Speaker Dun Selangor memegang portfolio kerajaan tempatan dan pelancongan. Adun Seri Setia Muhammad Fahmingah yang pertama kali menjadi Exco memegang portfolio hal ehwal agama Islam dan pembudayaan inovasi. Bagi pembangunan belia dan kemajuan sukan, portfolio tersebut kini digalas Adun Kota Anggerik Muhammad Najwan Halimi. Adun Kinrara Eng Zehan pula kali ini ditugaskan memegang portfolio pelaburan dan perdagangan. Exco Perumahan dan Kebudayaan kini disandang oleh Adun Tanjung Sepat Borhan Aman Shah, manakala pembangunan wanita dan kebajikan masyarakat dipegang oleh Adun Taman Templer Anfal Syari. Secara keseluruhannya, seramai 7 muka baharu dikemukakan dalam kesemua 11 Exco Kerajaan Negeri yang telah diumumkan. Baik, itu sedikit sebanyak yang terbaru berkenaan dengan pentadbiran kerajaan negeri. Tetapi walaupun PRN sudah lama berakhir dan kita lihat pentadbiran kerajaan negeri semakin terbentuk di kesemua 6 negeri yang mengadakan PRN, kita tidak boleh elak daripada cakap-cakap berkenaan dengan politik masih lagi hangat
dibincangkan, khasnya menjelang PRK di Pulai, Simpang Jeram dan juga Pelangai. Dan antara yang terbaru adalah keterangan oleh Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azrina Othman Said, yang mempersoalkan sama ada bergerak ke hadapan UMNO dan Barisan Nasional patut atau tidak berdiri dan bergerak sendiri. Untuk berbincang berkenaan dengan itu adalah saudara Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Mujibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Man. Selamat petang. Selamat petang. Pertama sekali, mungkin reaksi awal kepada keterangan atau persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Azrina Othman Said berkenaan dengan kemungkinan UMNO akan bergerak sendiri selepas ini. Ya, ini satu perbincangan yang barangkali berlegar di dalam konteks UMNO sebagai sebuah parti, malah mungkin sebagai sebuah institusi politik itu sendiri, ya, memandangkan selepas apa yang berlaku dalam perspektif UMNO untuk bergerak ke hadapan dan situasi semasa yang begitu kritikal bagi saya, Man, ya, melihat bagaimana UMNO sudah jatuh di tangga ketiga dalam merebut undi Melayu di belakang PAS dan Bersatu. Dan kita juga bercakap tentang Barisan Nasional itu sendiri, ya, bagaimana Barisan Nasional masih lagi wujud dan komponen-komponen di dalam Barisan Nasional itu sendiri, MCA, MIC dan juga PBRS di dalam Barisan Nasional itu juga barangkali akan sedikit terjejas dengan cadangan ini. Soalnya sekarang adalah apakah perlu UMNO bergerak dan bertanding guna logo UMNO itu sendiri dan bukannya Barisan Nasional? Ini barangkali boleh dibedah dengan melihat dua perspektif, Man. Satu, perspektif daripada UMNO dan kerelevanannya sendiri, dan kedua, institusi UMNO itu sendiri sebagai sebuah parti politik orang Melayu. Saya melihat sejauh mana pun apa kritikalnya UMNO dalam konteks sekarang ini, tetapi isunya bukanlah logo itu sendiri, Man, ya. Isunya mungkin adalah bagaimana UMNO sebagai institusi politik orang Melayu itu sudah semakin terbelakang, dan apa juga yang UMNO harus lakukan untuk mengembalikan kepercayaan dan membetulkan krisis keyakinan orang Melayu terhadap parti itu sebagai sebuah institusi yang selama ini dianggap sebagai pelindung kepada orang Melayu, itu harus dikembalikan, dan ini tidak ada kena-mengena dengan lambang. Kerana kalau kita melihat daripada perspektif lambang, saya rasa akan ada reaksi daripada komponen-komponen Barisan Nasional itu sendiri, terutamanya MCA, MIC yang pada ketika ini barangkali berada pada tahap yang semakin genting selepas melihat apa yang berlaku ketika PRN, di mana komponen-komponen MIC, MCA tidak diberikan sebarang kerusi untuk bertanding, dan sudah tentu kalau menggunakan logo UMNO itu sendiri secara tidak langsung telah mengenepikan mereka terus daripada gagasan Barisan Nasional sebagai sebuah institusi, satu lagi institusi politik terpenting dalam sejarah politik Malaysia. Justru secara umum kita tidak melihat isu lambang itu barangkali sebagai satu yang penting, di sebalik fakta bahawa krisis keyakinan orang Melayu kepada UMNO itu sudah berada di tahap kritikal, dan ini memerlukan satu reformasi besar-besaran dalam UMNO itu sendiri, Man. Ya, seringkali kita mendengar perbincangan pasca PRN, soalannya adalah sama ada UMNO atau BN menjadi liability kepada PH, dan sama ada PH patut memikirkan untuk menggugurkan UMNO. Tetapi kali ini mungkin mengejutkan kerana UMNO sendiri yang mempertimbangkan, atau setidak-tidaknya dari keterangan Datuk Seri Azrina Othman Said mungkin mempertimbangkan jalan itu bergerak ke hadapan. Jadi apa rasionalnya bagi Mujibu untuk UMNO mungkin memikirkan keputusan tersebut? Adakah ia yakin dan kekuatan itu sesudahnya terpisah daripada PH, kekuatan itu, sokongan itu akan datang dari mana? Ya, kita sudah melihat bagaimana UMNO pernah bergerak secara solo selepas muafakat nasional yang dibentuk pasca PRU ke-14 yang lalu memberi banyak kelebihan pada UMNO dan memberikan pulangan yang lumayan dalam beberapa siri pilihan rakyat kecil dan juga pilihan negeri kepada UMNO. Namun barangkali dalam situasi sekarang ini, saya rasa pertimbangan yang harus dibuat oleh UMNO itu mengambil kira pertama kepentingan parti, kerana yang penting adalah UMNO sebagai sebuah parti, bukannya mempertahankan mana-mana individu secara umum di dalam UMNO. Dan pertimbangan ini harus dilakukan secara comparative advantage. Apakah yang memberi kelebihan dan kekurangan kepada apa juga option yang timbul kepada UMNO pada ketika ini sebagai parti. Kerana jelas secara
peribadi, saya melihat UMNO ini hanya berhadapan dengan pilihan di dalam konteks tidak ada pilihan. Kerana bergerak secara bersendirian pun barangkali tidak akan memberikan apa-apa kelebihan kepada UMNO. Begitu juga kalau kekal bersama Pakatan Harapan setelah apa yang berlaku di dalam PRN juga memperlihatkan bahawa mereka juga tidak ada pilihan lain kerana itu dilihat sebagai satu liability di sebalik dapatan umum. Seperti mana yang kami kongsi bersama rakan media, apa yang kami dapat di lapangan daripada tim Ilham Center itu jelas memperlihatkan liability terbesar itu adalah kepimpinan UMNO itu sendiri. Justru seperti mana yang dikatakan tadi option UMNO adalah pilihan yang ada di dalam konteks mereka sudah tidak ada pilihan. Apa yang memberikan kelebihan dari sudut comparative advantage kepada UMNO untuk melihat ke hadapan. Kerana jelas apa yang ada di tangan itulah aset yang perlu digambling oleh UMNO bagi membolehkan apa juga kelebihan itu menjadi sesuatu yang boleh mengembalikan kekuatan UMNO dalam konteks bukan saja mengembalikan keyakinan. Yang paling penting adalah akar umbinya sendiri yang nampak begitu hanyut ketika PRN itu, dan juga kembali memenangi pengundi-pengundi yang atas pagar yang selama ini menjadi aset kepada UMNO dalam setiap pilihan raya. Ya, jadi dalam mengejar matlamat itu, iaitu matlamat besarnya Mujibu adalah untuk mengembalikan kekuatan UMNO, untuk meraih semula, mengembalikan semula sokongan khasnya daripada kalangan orang Melayu. Option yang ada dan option yang mungkin difikirkan ini adalah salah satunya adalah untuk memastikan UMNO bergerak secara solo. Tapi adakah prioriti itu diletakkan di tempat yang salah, iaitu bukan itu yang patut dilakukan, tapi ada faktor-faktor lain atau langkah-langkah lain yang patut diambil untuk mengembalikan sokongan dan kepercayaan terhadap UMNO, bukan untuk bergerak solo? Ya, sejauh mana UMNO harus mempertimbangkan untuk bergerak solo dengan beberapa pilihan raya yang barangkali akan dihadapi dalam konteks Melaka, mungkin Johor ataupun yang paling dekat Sabah itu sendiri, memandangkan UMNO masih lagi ada kekuatan yang tersendiri di Sabah itu. Yang saya lihat ini terpulang kepada kepimpinan UMNO itu sendiri. Namun setakat ini kerjasama dengan Pakatan Harapan juga berjalan dengan baik. Pertama, dan kedua yang paling penting adalah kelebihan di kerajaan itu yang masih lagi barangkali kalau digambling dengan baik boleh ditukar menjadi kelebihan yang memberikan pulangan kepada UMNO. Kerana apa yang jelas berlaku pasca PRN itu adalah satu penolakan kepada UMNO itu yang kebanyakannya terpecah kepada 3 kelompok, iaitu yang tidak bersetuju dengan hala tuju Presiden Parti ataupun tidak berpuas hati dengan Presiden Parti secara umum, yang dilihat sebagai tidak memberikan keyakinan bahawa sosok ini yang mungkin boleh membawa UMNO keluar daripada kemelut yang ada. Dan sudah tentu juga isu terbesar antaranya adalah kerjasama dengan DAP yang pada satu ketika kita lihat tidak diterangkan dengan baik kepada akar umbi. Jadi justru itu apa pilihan yang ada pada UMNO itu secara bergerak secara solo pun, kalau kita ambil dalam konteks dua yang itu tadi, barangkali hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi mungkin masalah kepimpinan itu masih lagi menjadi pertimbangan yang terbesar, kerana jelas sebagai sebuah parti krisis keyakinan itu bermula daripada satu kepimpinan yang pada ketika ini kita nampak riak-riak kepada menekan presiden, dan ada juga kelompok yang mempertahankan presiden itu sudah pun menjalar di dalam struktur parti UMNO itu sendiri. Justru kalau ada pertimbangan bahawa penyelesaian ini boleh dilakukan secara mutlak selepas ini, barangkali UMNO tu boleh mempertimbangkan gerakan seterusnya, sama ada kekal bersama Pakatan Harapan ataupun bergerak sendiri, kerana jelas dua permasalahan itu yang menjadi masalah terberat pada UMNO ketika ini. Baik, kita akan menteri seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan Mujibu Abdul Muiz. Jangan ke mana-mana.
Kembali dalam pantau agenda reformasi, saya mahu sambung perbincangan bersama dengan saudara Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Topik perbincangan kami pada hari ini adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azrina Othman Said berkenaan dengan sama ada UMNO atau Barisan Nasional perlu bergerak solo, bergerak ke hadapan. Dan Mujibu, tadi kita dah bincangkan berkenaan dengan option ini, sama ada ia adalah option yang terbaik, dan kita banyak bincangkan sama ada UMNO patut bergerak solo atau patut kekal bersama Pakatan Harapan. Tapi terdapat satu lagi pilihan yang tidak mustahil, iaitu UMNO mungkin akan memilih rakan gabungan yang baru. Adakah Mujibu melihat ini sebagai satu kemungkinan yang mungkin akan berlaku? Adakah ia feasible bagi kata orang? Ini barangkali soalan yang berat buat UMNO, kerana kalau mahu membina satu koalisi baru, mencari rakan baru, saya juga tidak melihat apa option terbaik UMNO untuk mencari rakan baru. Sebagai contoh, kalau pergi kepada PAS ataupun Perikatan Nasional ataupun membesarkan Muafakat Nasional itu dengan menjadikan koalisi Melayu yang terbesar, fakta mengatakan bahawa kalau mereka itu membentuk koalisi Melayu terbesar sekalipun, agak sukar untuk membentuk kerajaan tanpa ada sokongan bukan Melayu, yang mana aset itu sudah ada pada Barisan Nasional. Dan mengapa UMNO perlu untuk menyusahkan diri untuk membuang dua komponen itu, walaupun secara signifikannya kita tidak melihat ini barangkali option yang terbaik buat UMNO, memandangkan dalam segi ranking kerusi itu sudah menjadi parti Melayu ketiga di belakang PAS dan juga Bersatu, ya. Dan kita juga melihat sokongan Sabah dan Sarawak itu sangat penting dalam konteks pembentukan kerajaan persekutuan. Justru UMNO dirasakan koalisi yang lebih selesa untuk dibentuk bersama dengan Blok Sabah dan Sarawak berbanding dengan Bersatu dan Bersatu PAS di dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Justru barangkali option yang terbaik adalah mungkin bergerak solo, ya, dengan memperkukuhkan komponen-komponen dalam Barisan Nasional, ataupun yang kedua adalah kekal dengan Pakatan Harapan, ya, dengan menggunakan baki tempoh yang ada ini untuk memperkuatkan masing-masing, mencari naratif baru dan membetulkan masalah dalaman parti, terutamanya krisis kepimpinan dan kepercayaan orang Melayu kepada parti, dan memujuk akar umbi serta mencari satu strategi baru seperti mana yang Datuk Seri Azalina katakan. UMNO perlu berubah dan perlu menjadi lebih technological savvy dalam mereka berkempen dan seterusnya, masuk dalam perang laman maya ini dengan begitu strategik dan berkesan. Ini barangkali option yang penting berbanding memikirkan UMNO mencari koalisi baru, yang pada ketika ini tidak nampak option mana yang menguntungkan UMNO dan koalisi mana yang barangkali akan memberikan kelebihan dalam membentukkan koalisi baru itu. Ya, apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Azrina Othman Said adalah apa yang perlu kita ubah bukan presiden, tapi cara bagaimana kita bekerja dan menggerakkan kempen. Antara cabaran utama adalah kita masih ketinggalan ialah peperangan saraf di platform digital. Pendekatan konvensional bersemuka tidak lagi menjadi tunjang utama kempen. Hingga ada ceramah fizikal yang tidak mendapat sambutan, walhal kempen sebenar di platform digital. Ramai yang mungkin mengkritik dan mengatakan bahawa prioriti itu diletakkan pada tempat yang salah, bukan disalahkan pada platform digital dan sebagainya. Tetapi itu adalah mungkin perbincangan yang lain. Tetapi Mujibu menyebut sebentar tadi berkenaan dengan selesaikan masalah dalaman. Itu juga menarik. Apa yang dimaksudkan dengan masalah dalaman itu dan di mana yang patut diselesaikan, Mujibu? Ya, satu apa yang kita dapati di lapangan adalah krisis kepercayaan kepada Datuk Seri Zahid sebagai presiden, yang kebanyakan akar umbi itu melihat barangkali bukan sosok yang mampu untuk membawa UMNO keluar daripada kemelut itu. Dan juga apa yang berlaku di lapangan yang kita dapati itu adalah dua yang kita nyatakan sebelum ini, maknanya Zahid sebagai presiden, dan sudah tentu kerjasama antara UMNO dan DAP yang dijadikan senjata untuk menyerang UMNO dan Pakatan Harapan, dan dalam masa sama akar umbi seolah-olah tidak memiliki idea untuk menerangkan kepada ahli-ahli tentang bagaimana untuk menjawab
dua isu ini ketika mana mereka ditanya, diterja dan juga dimomokkan dengan isu-isu begini di peringkat akar umbi. Justru kalau saya melihat kepada dua perspektif ini yang dilihat menjadi pemberat utama mengapa UMNO tidak begitu diterima dalam PRN, di sebalik fakta bahawa kemerosotan undi UMNO dan kepercayaan kepada parti itu di kalangan orang Melayu sudah pun merudum secara not drastic lah ya, kita kata gradually on stiff declining, itu sudah bermula sejak 2008 ya, dan UMNO sebagai sebuah parti konservatif Melayu tidak lagi dilihat sebagai parti yang benar-benar menaungi dan ada jiwa untuk berjuang kepada orang Melayu itu. Jadi dalam hal ini saya rasa dua naratif itu yang perlu dibetulkan, satu kepimpinan dan juga bagaimana untuk menarik ini. Saya barangkali bersetuju dengan kenyataan Datuk Seri Fuad Zarkashi, ada beza di antara falsafah dan juga uslub ya, cara untuk berjuang itu. UMNO saya tidak lihat dia lari daripada perjuangan Melayu itu, tapi nak memperbaiki persepsi yang telah rosak sejak begitu lama di kalangan bukan saja pengundi atas pagar UMNO, tapi mereka juga yang barangkali baru nak berjinak-jinak dengan politik, yang tak kenal dengan politik dan juga organisasi UMNO sebagai sebuah institusi politik orang Melayu itu setelah perubahan generasi yang sekian lama sudah tidak lagi terkait dengan sejarah dan tidak faham tentang hala tuju, falsafah dan perjuangan UMNO itu, memang agak sukar dan begitu mencabar pada ketika ini. Justru itulah yang saya rasa perlu dilakukan oleh UMNO, dan saya rasa jawapan yang paling baik itu terpulang pada ahli UMNO lah, kerana itulah yang mereka perlu lakukan sebagai orang parti berbanding kita sebagai pemerhati dan juga penganalisis yang melihat dinamika politik UMNO sejak sekian lama. Baik, apa pun Jibu untuk kita menilai sentimen pengundi terhadap satu-satu parti atau gabungan termasuk UMNO dan juga Barisan Nasional, kita akan lihat keputusan-keputusan pilihan raya sama ada umum, negeri ataupun pilihan raya kecil. Dan kita lihat stiff decline yang Mujibu sebut tadi, kita dapat lihat secara jelas bukan sahaja sejak PRU 14, tapi selepas itu beberapa PRK dan PRN UMNO berprestasi agak cemerlang, tetapi kita lihat turun semula dengan mendadak pada PRU 15 dan PRN 6 negeri ini. Hanya saya ingat 19 kerusi yang dimenangi daripada 100 lebih yang ditandingi pada PRN tempoh hari. Dan kini kita menuju ke PRK Pulai dan Simpang Jeram. Kira-kira 2 minggu lagi. Tak lama lagi kita akan ada PRK di Pelangai pula. Apa antara senario yang mungkin berlaku dalam 3 PRK ini berkenaan dengan sokongan terhadap UMNO dan juga PHBN? Dan bagaimana senario-senario berbeza ini mungkin akan mempengaruhi pilihan UMNO tentang apa yang perlu mereka lakukan, langkah seterusnya selepas ini? Ya, kita bercakap tentang satu parlimen dan 2 DUN. Dan bercakap tentang 2 DUN ini yang menarik ya. Satu adalah kedua-dua DUN ini adalah satu DUN yang menarik disebabkan demografi pengundi yang agak seimbang ya, seperti mana di Simpang Jeram. Dalam 40,000 pengundi itu ada hampir 54% pengundi Melayu, begitu juga di Pelangai lebih kurang sama demografinya berbanding dengan Parlimen Pulai yang agak seimbang demografi pengundinya. Ada 166,000, kalau tak silap saya pengundi Melayu sekitar 45% dan pengundi bukan Melayu tu melebihi pengundi Melayu, dengan Cina 40% dan pengundi ini ada 12%. Jadi kalau kita melihat daripada demografi itu dan mengandaikan secara mudah hipotesis apa yang berlaku dalam beberapa siri pilihan raya negeri dan pilihan raya umum. Kalau kita kata percahan undi Melayu itu berlaku dalam konteks Pulai, barangkali amanah dan Pakatan Harapan tidak ada masalah untuk mempertahankan kursi parlimen tersebut. Cuma mungkin dalam konteks kursi-kursi bercampur di DUN Simpang Jeram dan Pelangai itu agak menarik, memandangkan kita akan menjangkakan amanah dan juga UMNO yang akan bertanding di Pelangai untuk mempertahankan kursi ini. Justru dalam konteks UMNO itu sendiri, ini adalah satu ujian litmus test memandangkan Pahang adalah antara negeri yang terkesan dengan gelombang hijau yang hampir-hampir juga menjejaskan Barisan Nasional UMNO sebagai pemerintah di situ boleh dibentuk setelah kerusi digabungkan dengan Pakatan Harapan. Justru ini barangkali lebih menarik untuk diperhatikan berbanding Pulai dan Simpang Jeram. Dalam konteks ini saya rasa ini sekali lagi perlu kepada kerjasama yang baik, kerana Pelangai berada
di bawah Parlimen Bentong, dan Parlimen Bentong ini terkenal sebagai satu kawasan yang pengundi bukan Melayunya tinggi, dan di sini juga telah dikuasai oleh PAS. Justru dinamika ini perlu untuk dilihat sebagai what's next for UMNO dalam konteks keputusan di Pelangai itu nanti akan memberikan UMNO persimpangan kepada apakah melihat bekerja dengan PAS itu akan mendatangkan faedah dan mungkin akan diteruskan dengan bentuk dan nuansa yang baru, ataupun bergerak solo dan menentukan hala tujunya sendiri berdasarkan acuan yang mahu dibentuk demi kepentingan dan survival parti UMNO itu sendiri nanti. Baik, kita tunggu dan lihat. Terima kasih Mujibur Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Terima kasih kepada anda dan menonton Pantau Agenda Reformasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.